Baik, saudara. Saya ingin menjelaskan kepada anda tentang kedudukan 6 buah negeri menjelang pilihan raya negeri 2023. Kerana kerajaan pusat telah membentuk kerajaan atas nama Kerajaan Perpaduan. Namun begitu, perlu jelaskan, Pakatan Harapan ada 42, Barisan Nasional 30, GPS ada 23, GRS ada 6, Warisan ada 3, KDM ada 1, PBM ada 1 dan Bebas ada 2. Saudara, Barisan Pembangkang terlepas Perikatan Nasional sebanyak 74 kerusi. Tak cukup jumlah, saudara. Kerana Perikatan Nasional 50 kerusi, PAS ada 22 kerusi parlimen. Tak banyak mana pun. Jangan gebang lebih. Saudara, kita ni mengingatkan, saudara. Itu kedudukan kursi, saudara. Pada masa ini, parti-parti yang menguasai kerajaan negeri seperti berikut. Sabah, GRS, Sarawak, GPS, Johor, UMNO, Menteri Besarnya, Melaka, UMNO, Negeri Sembilan, PKR, Negeri Selangor, Parti PKR, itu Menteri Besarnya, saudara, ya. Di Pahang, UMNO, Perak, UMNO, Pulau Pinang, DAP, Kerajaan Perpaduan, iaitu, dan Kelantan, PAS, Kedah, PAS, Perlis, PAS. Terengganu juga PAS, saudara. Jadi kedudukan kerusi di 6 negeri, Pulau Pinang mempunyai 40 DUN. Saya nak jelas kepada anda, supaya bila nak bercakap nanti kita faham. Di Pulau Pinang mempunyai 40 Dewan Undangan Negeri kursinya. Dan untuk membentuk kerajaan, paling minima perlu mendapat atau menang 21 kursi. Saat ini, PRU 14 dulu 37 kursi, Pakatan Harapan, Barisan Nasional ada 2 kursi, Gagasan Sejahtera 1 kursi, menjadikan 40. Di Pulau Pinang 37, PH, BN 2, Gagasan Sejahtera 1, 37, 40, saudara. Di Kedah terdapat 36 kursi Dewan Undangan Negeri. Anda boleh catatlah benda begini. Ini pengetahuan kita, saudara. Untuk membentuk kerajaan, paling kurang perlu menang 19 kursi. Pada PRU 14 yang lalu, PAS ada 15 kursi. PBM ada 5 kursi. Barisan Nasional ada 3 kursi, tapi mereka telah menyokong sebelah sana. Jadi akhirnya Datuk Seri Sanusi dilantik sebagai Menteri Besar. Pakatan Harapan cuma menang 13 kursi, DUN sebagai pembangkang di Kedah. Di Kelantan mempunyai 45 DUN. Dan untuk membentuk kerajaan, paling kurang perlu ada 23 kursi Dewan Undangan Negeri. Dalam saat ini, pada pilihan raya lepas, PAS memperolehi 37 kerusi dan Barisan Nasional ada 8 kerusi. Ingat, saudara, 37 PAS. Sebab itu PAS memerintah. Tetapi, kalau UMNO nak menang di Kelantan, dia perlu sekurang-kurangnya 23 kerusi. Jadi, UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan perlu mencari lagi 15 kerusi Dewan Undangan Negeri. Di Negeri Sembilan, terdapat 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan untuk membentuk kerajaan, paling minimanya perlu menang 19 kerusi. Dalam pilihan raya yang dulu, Pakatan Harapan menang 20 kerusi dan Barisan Nasional 16 kerusi. 16 dengan 20, saudara. Tapi hari ini, dan 16 campur dengan 20, 36, 100% lah Kerajaan Perpaduan di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Di Selangor, saudara. Selangor mempunyai 56 Dewan Undangan Negeri. Untuk membentuk kerajaan, paling kurang kena cari 29 kerusi Dewan Undangan Negeri. Setakat pilihan raya 14 lepas dulu, saudara, PKR ada 28 kerusi. DAP ada 14 kerusi, saudara. Amanah ada 15 kerusi. PBM 4 kerusi. Barisan Nasional 4 kerusi. PAS 1 kerusi. Jadi macam mana kata nak boleh tawan Selangor ni? Pakatan Harapan ada 28. DAP ada 14. Situ saja pun dah ada 42. Mereka cuma perlukan 29 kursi. Amanah ada 5 kursi. Dah 47. UMNO ada 4 kursi. Saudara, PAS 1 kursi saja. Macam mana boleh katakan PAS boleh tawan Selangor? Pun saya tak faham. Sekarang ini sebanyak 9 kursi sekarang tolak BN 4, kursi tinggal 5, kursi ini pegang. Terengganu, saudara. Di Terengganu, kalau saya sebut Terengganu ni, orang Terengganu marah saya pula. Terengganu mempunyai 32 Dewan Undangan Negeri.
Untuk membentuk kerajaan di Terengganu, perlu ada sekurang-kurangnya 17 kerusi Dewan Undangan. Saat ini PAS menang 22 kerusi waktu pilihan raya 14 dululah saudara. Dan Barisan Nasional menang 10 kerusi. Ini keadaannya. Ini pilihan raya yang ke-14 dulu sebab yang ke-15 belum lagi berlangsung. Ada 6 negeri. Jadi berdasarkan saya mendengar dengan teman-teman yang bercakap, yang berbual dan menghantar kiriman, saya melihat 3 negeri, iaitu 3 negeri, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, katalah apa saja oleh parti-parti pembangkang sama ada Pergerakan Nasional untuk mereka mencapai kemenangan jauh panggang dari api. Minta maaf saya. Saudara Ramli Beraso, bulan Julai, Ogos, September, bilangan kerusi adun di 6 negeri nanti akan berubah. Sama-sama kita lihat, betul saudara Ramli. Tak ada masalah. Saya memberi laporan. Jangan nak marah ke saya. Ini realitinya saya. Ini realitinya saya. Macam dakwan PAS dengan Perikatan Nasional mahu menawan Selangor. Macam mana? PRN 2023, mereka saya kata mimpi siang hari. Ini kerana mereka yakin sebab waktu pilihan raya Parlimen di Pemerintah mereka menang. Itu saja saudara. Dan jangan terkejut saudara. Jangan terkejut. Saya dah bagi tahu di Kedah dan Terengganu, kerajaan perpaduan akan membentuk kerajaan baru yang sehaluan dengan pusat. InsyaAllah. Jika Kedah dan Terengganu menang, maka UMNO akan diberi peluang untuk menjadi menteri besar yang baru. Kecuali Pakatan Harapan menang kursi lebih dari BN di Kedah. Dan ini tak mustahil lah pula MB datang daripada Pakatan Harapan. Di Terengganu dipahamkan bahawa Barisan Nasional dijangka menang antara 18 hingga 22 kerusi. Gelombang perubahan rakyat yang mahukan perubahan di Terengganu sekarang ini supaya sehaluan dengan kerajaan pusat sedang meledak-ledak katanya. Dan seandainya Perikatan Nasional boleh menggunakan logo PAS, maka tiada masalah bagi Pakatan Harapan menggunakan logo Barisan Nasional di Terengganu dalam PRU 2023 nanti, PRN saudara. Jadi jangan lupa saudara, tahun 1999 PAS menang 28 kursi, BN menang 4 kursi saja. Tapi datang sepenggal kemudian PRU 2004, Barisan Nasional dapat 28 kursi dan PAS dapat 4 kursi. Terengganu dia boleh berubah. 1999 PAS dapat 28 kursi Dewan Undangan Negeri. Barisan Nasional waktu itu cuma 4 kursi saja. Tapi bila datang pilihan raya 2004, Barisan Nasional dapat 28 kursi, PAS pula dapat 4 kursi. Jangan terkejut. Dan sekarang ini rakyat di Terengganu kabarnya memuji kehebatan Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyantuni warga di Terengganu. Tambah-tambah lagi waktu negara dilanda musibah banjir, Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi turun dan berusaha menangani setiap masalah rakyat. Sehingga saat ini banyak isu-isu yang berbangkit di Terengganu sedang ditangani oleh Datuk Seri Zahid Hamidi untuk memastikan rakyat dapat merasai nikmat daripada kerajaan perpaduan. Memanglah diorang mengatakan gambarannya bahawa di Kelantan PAS boleh mengekalkan kerajaan, tetapi jangan lupa saudara, tidak mustahil UMNO bersama-sama dengan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan boleh membentuk kerajaan. Ini jangan lupa saudara, itu keadaannya. Saya mengharapkan agar pemain-pemain politik terutama di 3 negeri, Sabah, Kedah, Kedah, Kelantan dan Terengganu, mereka benar-benar melaksanakannya. Saya Irham, bila masa saya mengampu, biasa dulu saya cakap lain, sekarang lain. Saya tak nampak saya cakap lain, saudara Irham. Jangan kecil hati saya melaporkan apa yang ada dan saya mendapat. Saudara Roslan Saudara Roslan Bazi, dia kata semoga mendapat hidayah daripada Allah. Jangan marah. Saya harap saudara, sebab itu saya kata awal-awal lagi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Peganglah prinsip ini. Saya melaporkan kalau anda ini penyokong kuat PAS, berusahalah untuk menafikan kenyataan saya ini. Saya memberi gambaran di Terengganu.
Saya memberi gambaran di Kelantan. Contohnya apa yang berlaku di Kelantan musim Hari Raya ini, rakyat Kelantan memang meledak-ledak marahnya. Mereka marah kerana masalah air tak selesai. Rakyat terjebak dalam kehidupan yang cukup tenat waktu mereka pulang balik raya dengan keluarga. Dan saya juga dapat kiriman daripada saudara Profesor Fitri. Beliau merupakan penasihat kepada syarikat yang mengendalikan masalah air. Menurut Profesor Datuk Fitri, dia kata memang dulu telah ada perundingan antara Syabas dengan Kerajaan Negeri Kelantan. Tapi masalahnya tergendala tengah jalan sebab adanya elemen-elemen pimpinan mahu adanya ketumbukan tertentu. Jadi Syabas tak naklah begitu. Katanya, pulanglah sebab saya lihat Datuk Fitri menghantar kiriman kepada saya, masalah air di Kelantan ini tidak akan selesai kalau pemimpinnya masih lagi melihat siapa saja yang datang untuk membawa perubahan, menyelesaikan masalah air di Kelantan, masih lagi ada elemen-elemen korupsi. Selagi itulah. Jadi, saya melihat kalau warga Kelantan nak berubah, pilihlah orang yang lebih lain daripada kerajaan hari ini. Itu katanya. Saya menjelaskan. Jadi, saudara jangan marah. Saudara Noriman Karab. Jadi, saudara boleh tulis apa saja asalkan guna bahasa yang baik. Jangan maki hamun. Saya memberi penjelasan dapatan saya. Contoh macam di Kedah. Warga di Kedah tak boleh terima lagi. Macam saya kata tadi, 120,000 pun denda yang sepatut dibayar pada Datuk Mahfuz semua tak bayar. Ini, what type of people you are? Apa jenis manusia anda? Dah buat kesilapan, membuat fitnah dan sebagainya. Mahkamah memutuskan apa yang anda lontarkan adalah fitnah. Terimalah hakikat. Dan rakyat di Kedah juga terkesan. Kesan daripada air macam saya laporkan semalam di Kuala Kedah. Begitu juga di kawasan Menteri Besar pun berlaku. Saya Syerimah dia kata rakyat Kelantan tak kisah guna air teh susu. Walak pada pemimpin sangat. Saudara, kita jangan menyindir mereka. Jangan kita menyindir rakyat Kelantan. Mereka sudah pun ada gelombang kesedaran. Ini bukan gelombang hijau, saudara. Ini gelombang kesedaran yang sudah mula bangkit di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Sebab itu pimpinan daripada PAS sudah agak miang lah saya. Dan Perikatan Nasional tak payahlah nak bermimpi. Calon-calon mereka saya rasa apa pun mereka bertanding kali ini sukar. Sebab kesan daripada pendedahan yang bakal berlaku lagi. Setakat ini saudara, kes Jana Abiwawa yang terdedah begitu besar. Begitu juga kes bagaimana anak pemimpin dalam parti PBM yang terlibat dalam skandal minyak masak. Rakyat terjebak dalam kesusahan, mereka mengawal keuntungan. Ini tak dapat nak dinafikan, ini realitinya saudara. Sebab itu, warga di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, mereka sudah merasakan bahawa tiada kejujuran dalam perjuangan mereka. Apa yang mereka lontarkan selama ini, demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat, hanyalah kamuflah ataupun hanyalah sekadar lontaran kata-kata tanpa makna. Sebab itu rakyat mahu melihat perubahan. Sama-sama lagi tunggu sekarang saudara. Dan saya agak bila menyentuh soal ini, saya agak terpanggil. Sebab ini khususnya teman-teman di Kelantan. Bila saya tengok satu kiriman daripada halaman kumpulan kami, itu kumpulan Datuk Abdul Rahman, Datuk Rahman Bakar, mantan ketua pemuda UMNO Terengganu dan yang pernah menumbangkan Haji-Haji di Marang. Dalam page-nya, dia mengingatkan bagaimana dia terkenang zaman pemuda era tahun 80-an. Kerana waktu itu semua ketua pemuda, naik-naik ketua pemuda di Kelantan, mereka tidak meletakkan kepentingan diri. Pemuda-pemuda di negeri Kelantan waktu berjuang semata-mata dengan berasaskan untuk melihat perubahan dapat dilakukan di negeri tersebut. Dan ketika itu memanglah terdapatlah antaranya disebut, iaitu arwahnya Datuk Arifin, gelarannya Datuk Arifin Buncit di Pekalan Cepa, saudara. Allahyarham Datuk Hashim Syapin di Tanah Merah, saudara Helmi Bacok di Bacok, saudara Ghazali di Kadar, Pasir Putih, saudara Azmi Mak Zain di Macang, saudara Allahyarham Nur Zaidi di Tumpat, Allahyarham saudara Razali di Copong Mas, katanya Pasir Mas, saudara. Dan Allahyarham Fauzi Mamat di Pasir Mas juga. Jadi mereka telah pun meninggalkan kita.
Sekarang ni diganti oleh anak muda. Yang masih ada lagi sekarang ni saudara, macam ini pimpinan pemuda. Macam di Kota Baru, Tan Sri Fatmi. Begitu juga saudara Sobri Sapi'i di Ketereh. Kita panggil dia Kuta Kinte. Beliau masih lagi aktif, tapi beliau adalah merupakan mantan ketua pemuda yang berjuang tidak ada kepentingan diri semata-mata untuk melihat warga bangsa Kelantan dibela. Begitu juga saudara Aziz Rasul di Kuala Krai, saudara Aziz Ahmad di Kuala Krai, saudara Adhan Kecik. Walaupun adiknya saudara Zahri bertanding atas tiket Perikatan Nasional di Jeli dan adik dia, tapi abangnya saudara Adhan Kecik selaku ketua UMNO bahagian di Jeli masih lagi tega memperjuangkan UMNO dan beliau masih lagi sebagai ahli Dewan Negeri. Kemudian Serdali di Pekalan Cepa, Tengku Husin di Pasir Putih. Terdapat juga seperti Safi Draman di Gomusang dan Datuk Kamarudin. Dan Datuk Ibrahim Ali juga pernah jadi ketua pemuda. Tan Sri Anwar Musa pun pernah jadi ketua pemuda. Dan bekas esko juga itu Tok Napi Mamat. Jadi artinya sekarang saya nak nyatakan bahawa perjuangan pemuda waktu itu zaman saya pun dalam pergerakan pemuda yang dipimpin oleh Datuk Sri Zahid Hamidi dan oleh Datuk Sri Najib. Waktu itu Datuk Sri Zahid Hamidi selaku ketua penerangan. Kita bergerak dengan penuh keikhlasan. Tapi bila selepas saja era Datuk Sri Zahid, tiba-tiba pemuda berubah. Waktu pemuda dipimpin oleh Syamuddin, dipimpin oleh Khari Jamaluddin dan saudara, dan sama sekali disambung pula oleh Datuk Sri Ashraf Bajudi. Sekarang kita mengharapkan agar Dr. Ikmal dapat mengembalikan semula roh perjuangan pemuda era tahun-tahun 80-an. Sebab ini Kelantan penting, saudara. Hari ini banyak orang melihat pemuda hadir dengan penuh kekayaan. Banyak orang melihat bahawa mereka merebut jawatan lain tak ada semata-mata untuk mengimbau, untuk mencari kekayaan untuk diri, bukan untuk perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Retorika menyatakan demi rakyat dan sebagainya hanya sekadar manis di mulut. Itu selepas era Datuk Seri Hamidi yang dipimpin oleh Syamuddin, yang dipimpin oleh Khari Jamaluddin. Waktu itu saudara, saya ini mengimbau keadaan ini memang benar, tidak siapa boleh menafikan. Pemuda ketika itu sibuk dengan dia punya kereta Cayenne lah, dengan kereta Mercedesnya, dengan BMW, menjalar ke setiap desa. Ini membuatkan warga desa yang tinggal di luar bandar berjauh hati. Mereka saja yang kaya. Dari mana datang kekayaan? Dan kita mengharapkan agar apa yang sedang dilakukan oleh Datuk Abdul Rahman Bakar mewujudkan kumpulan N87. Ini N87 ini saudara adalah kalangan pemuda-pemuda era kepimpinan Datuk Seri Najib yang kami berjuang semata-mata tidak lain tak bukan hanyalah demi lestari perjuangan bangsa kita. Dan saya mengharapkan saudara Akmal, Dr. Akmal, kalau boleh hubungi saudara Datuk Abdul Rahman Bakar ni, berbincanglah bagaimana kita harus memulihkan kembali semangat juang pemuda. Ketepikanlah soal peribadi, kepentingan, merebut jawatan, nakkan itu, nakkan ini. Zaman untuk jawatan dalam politik, menimba kekayaan sudah berakhir. Ini kita kembali pada zaman waktu Datuk Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan dulu. Jadi timbalan Presiden. Waktu itulah, saudara, pemuda dipimpin oleh Datuk Najib. Dan kita berjuang dengan penuh keikhlasan. Kita dibantu, bukan tak dibantu. Datuk Anwar Ibrahim membantu pergerakan pemuda dalam meneruskan era perjuangannya. Hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menjadi Perdana Menteri. Dan daripada UMNO, timbalan Perdana Menterinya, Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya yakin bahawa suntikan kedua-dua pemimpin besar ini, mereka mampu untuk mengembalikan. Saudara, dia mencari sinar di kata UMNO, parti kroni, mengumpul harta untuk peribadi. Itu yang telah berlalu, saudara. Saya melihat bahawa seandainya era kepimpinan Datuk Najib masa pemuda waktu itu yang dah meninggal lebih kurang 7-8 orang, tapi masih ada lagi dapat disuntik kembali. Saudara Adin, kita Rosli Mat Ali cakap yang baik-baik, guna bahasa yang baik. Ya saudara. Saudara Ben Said, kenapa Zaid diangkat sedangkan ada bukti skandal? Mana skandalnya? Masih lagi dalam perbicaraan. No one is guilty unless proven by the court, saudara. Jangan kita meletakkan kebencian kita tanpa batas. Saya yakin saudara, kali ini Kelantan dengan paduan
dua pemimpin besar di Kerajaan Perpaduan berserta dengan kepimpinan Saudara Jazlan, insya-Allah. Dan jangan lupa saudara, Yang Mulia Tengku Razili Hamzah juga masih ada lagi di Gua Musang. Saya berkeyakinan bahawa Kelantan kali ini dalam keadaan nazak untuk kerajaan PAS. Bagaimanapun sama-samalah kita tengok, saudara. Janganlah nak menuduh. Saya memberi laporan. Apa pun yang kita banggakan atau kita melihat bagaimana keringat pemuda kali ini benar-benar diterjemahkan pada asas demi perjuangan. Saudara Nina, dia kata maknanya PKR lagi baik daripada UMNO. Saya nak bagi tahu pemimpin dalam PKR pun ramai daripada DNA UMNO. Saya tidak kata orang tu baik, orang ni baik. Tidak. Tapi cantuman dua ini saya yakin akan menjelmakan satu cara kepimpinan yang lebih menyerlah dan lebih telus supaya tidak berlaku ketirisan.